أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين وإلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وبالخصوص إلى روح الإمام ابن كثير وإلى أرواح مشايخنا ومعلمنا وقراباتنا وجيراننا وذوي الحقوق علينا أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاتهم وعلومهم ونفحاتهم على هذه النية وبكل نية صالحة وإلى حضرة النبي وآل النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اهدنا واهد بنا وجعلنا سببا لمن اهتدى برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dua nikmatnya yang besar kepada kita, yaitu nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan kedua nikmat tersebut sentiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan, jagakan dan peliharakan sehingga kematian menjumpai kita. Dimatikannya kita dalam keadaan beriman, dibangkitkan dari dalam kubur dengan membawa iman, dan masuk ke dalam syurga bersama dengan orang-orang yang beriman. Dan seperti mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah kumpulkan kita di pagi hari ini, di tempat ini, di perkumpulan yang mulia ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala kumpulkan kita di dalam syurganya nanti bersama dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di pagi hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilih kita sehingga kita dapat lagi bersama-sama meneruskan pengajian kita mempelajari tafsir Al-Quran yang saya ambil daripada tafsir Imam Ibn Kathir, yang mana kita sudah habis membaca ataupun baca tafsir surah Al-Baqarah ni sampai ayat 5. Betul? Hari ini masuk pula ayat yang ke-6. Ayat ke-6, betul? Ayat ke-6 lagi. Ayat 5 dah habis, ayat 6 pula. Baik. Jadi dalam surah Al-Baqarah ni, awal surahnya daripada ayat 1 sampai kepada ayat 20. Ayat 1, 20 ayat yang pertama ni, dia menceritakan tentang 3 golongan manusia. 3 kelompok manusia secara besarnya. Satu dunia ni ada 3 kelompok manusia. Yang pertama disebutkan di sini ialah kelompok apa yang kita dah bahas, yaitu orang-orang yang beriman. Nih. Dah bahas dah yang tu, dah kita bicarakan dah tentang orang-orang yang beriman, yaitu ayat 1 sampai ayat 5. Yang kedua ni pula ayat 6 dengan ayat 7, itu kelompok yang kedua.
Ayat 8 sampai dengan ayat 20 itu kelompok yang ketiga, golongan manusia nih. Yang pertama orang yang beriman kita ada bahas. Yang kedua yang akan kita bahas hari ini dengan yang ketiga insyaallah sebahagiannya. Insyaallah kita akan baca sampai ayat ke-10 insyaallah. Kita baca dulu ayatnya baru terang macam biasa kita tahsin, kita baca sama-sama dulu baru terang. Lepas saya baca baru semua ikut A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون صدق الله العظيم. Okey, baik. Golongan yang kedua manusia dekat dunia ni, selain orang yang beriman, agak-agak dah tahu dah apa dia, iaitu orang-orang kafir. Ni yang golongan kedua manusia satu dunia ni, dia ada 3 kelompok. Kelompok yang pertama orang-orang beriman,
Yang kedua ialah orang-orang kafir yang tidak beriman. Ini yang kita bahas yang kedua ni. Baik. Innal ladzina kafaru, inna sesungguhnya, alladzina orang-orang yang kafaru, apa kafaru? Kafir. Orang-orang yang kafir. Maksud kafir tu apa? Tak beriman. Tidak beriman. Okey, betul lah kafir tu tidak beriman. Tapi secara bahasa apa maksudnya kafaru ni? Ingkar. Ingkar. Angkaru. Kafaru ni apa? Kafaru ni menutupi kebenaran, kafaru ni menutupi kebenaran. Kata Imam Ibnu Katsir, ghattul haqqa wa sataruhu. Ghattu tu menutupi lah. Menutupi al-haqqa kebenaran. Itu maksud kafir. Secara bahasa lah, kan? Kalau secara istilahnya itulah tak beriman, lawan daripada beriman, kafir. Tapi secara bahasa maksudnya orang yang menutupi kebenaran. Satarul haqqa, orang yang menutupi kebenaran. Macam kitab ataupun buku kita juga kan ada cover dia kan. Cover ke cover bang? Ni, cover. Jadi daripada situlah bahasa Arabnya sama tu. Daripada bahasa Arab diambil. Dia menutupi kebenaran. Orang kafir. Tapi senang nak faham itulah tidak beriman. Orang-orang yang tidak beriman, kata Allah, sawaun alaihim. Sawa tu sama sahaja. Sawa tu sama aja. Alaihim, ke atas mereka. Sawaun alaihim tu sama sahaja. Alaihim, ke atas mereka. A'anzartahum. A'anzartahum. A itu istifham. A tu apakah? Anzarta, engkau beri peringatan, hum, kepada mereka. Sama sahaja, apakah engkau beri peringatan kepada mereka? Am, ataupun engkau beri peringatan, ataupun lam tunzirhum. Lam, engkau tidak tunzir, memberi peringatan, hum, kepada mereka. Engkau beri peringatan ke ataupun engkau tidak beri peringatan ke, sama aja. Apa samanya? La yu'minun. Mereka tidak beriman. Orang kafir nih. Orang kafir nih diberi peringatan ke, tak diberi peringatan ke, mereka tak beriman. Tiba-tiba timbul pertanyaan, lah kalau macam tu tak payah berdakwah lah Ustaz. Bukan macam tu maksudnya. Maksud orang kafir di sini, kata Imam Ibnu Katsir, orang kafir yang dah ditetapkan oleh Allah mati dalam keadaan kafir. Yang tu hanya Allah yang tahu. Kita manusia ni mana tahu. Jadi kita kena berdakwah juga. Bila kita sudah dakwahi mereka, mereka tak mahu beriman, maka ingatlah ayat ni. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Jadi kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, kenapa ayat ni turun? Ayat ni turun sebab ayat turun tu dalam bahasa Arabnya disebut dengan asbabun nuzul. Sebab-sebab ayat turun. Kenapa sebab ayat ni turun? Karena kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, Rasulullah ni nak sangat semua orang beriman dengan beliau. Rasulullah nak supaya semua orang-orang kafir ni beriman, ikut dakwah beliau. Beliau tak minta duit, tak minta apa, kan? Beliau nak supaya semua orang ni selamat di akhirat nanti. Nak sangat supaya beriman. Kadang sampai sedih karena mereka ni tak mau beriman. Maka turun ayat ni. Engkau berdakwah je wahai Muhammad. Yang memberi hidayah tu Allah. Innama alaikal balagh wa alainal hisab, dalam ayat yang lain. Engkau sampaikan je wahai Muhammad. Tapi masalah beriman tak beriman itu kembali kepada Allah. Tu serahkan kepada Allah. Macam kita nak tegur orang jugalah, kan? Ada orang buat yang tak baik, buat yang tak elok.
kita sebagai kawan dia, ataupun kita sebagai orang tua dia, ataupun sebagai keluarga dia, kita tegur, tegurlah. Itu kewajiban kita untuk tegur. Tapi dia nak berubah ke, dia nak berhenti, tak nak berhenti, itu urusan Allah. Serahkan kepada Allah. Sebab yang bagi hidayah bukan kita, yang bagi hidayah Allah. Tapi kita boleh jadi asbab hidayah. Nih. Jadi ni ayat ni turun kepada Nabi supaya Nabi tak adalah sedih sangat. Sebab tujuan Nabi ni berdakwah supaya orang masuk Islam, percaya, beriman kepada Allah, mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah. Tiba-tiba Nabi berdakwah tak beriman juga, jangan sedih. Kenapa? Karena hidayah itu Allah yang bagi. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang kafir yang mana? Orang kafir yang memang Allah dah tetapkan dia ni akan mati dalam keadaan kafir. Ada juga orang yang mula-mulanya kafir tapi mati dia dalam keadaan Islam. Banyak sahabat Nabi yang macam tu, dulu memusuhi Nabi kemudian dia masuk Islam. Macam Abu Sufyan, musuhi Nabi luar biasa, tapi last kali masuk Islam. Macam Ikrimah, ada seorang sahabat ni namanya Ikrimah. Ikrimah ni anak Abu Jahal. Abu Jahalnya memang tak masuk Islam lah. Tapi Ikrimah ni sama dengan Abu Jahal perangai dia sebelum Islam. Tapi akhir hayat dia masuk Islam. Nih, tak ada yang tahu akhir hayat seseorang tu macam mana. Jadi kita ni selagi ada kesempatan untuk berdakwah lah. Selagi ada kesempatan untuk mengajak orang kepada kebaikan, ajaklah orang lain kepada kebaikan. Masalah hidayah, dia nak ikut ke tak ikut, dia nak berubah ke tak berubah, itu serahkan kepada Allah. Itu bukan urusan kita dah. Jangan sampai kita stres. Kenapa dia tak nak ikut aku, tak nak dengar cakap aku. Itu serahkan kepada Allah. Kita teruskan je berdakwah. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Baik, ayat yang seterusnya pula. Khatamallahu ala qulubihim. Kenapa orang kafir ni tak mahu beriman? Walhal Rasulullah yang dah berdakwah dengan mereka. Mereka ni nampak sendiri Rasulullah. Kita ni Allah, alhamdulillah kan, zaman jauh dengan Nabi, tempat pun jauh daripada Nabi kan. Bangsa pula tak sama, Nabi orang Arab, kita orang Melayu kan. Kita orang Nusantara. Tapi kita beriman, subhanallah. Ada zaman dahulu orang yang satu zaman dengan Nabi, dia nampak Nabi kan, satu bangsa dengan Nabi, sama-sama orang Arab, dengar langsung Al-Quran daripada mulut Nabi, tengok langsung macam mana perangai Nabi, tapi Allah tak bagi hidayah, tetap tak beriman. Kenapa? Nih sebabnya apa? Kata Allah, khatamallahu ala qulubihim. Khatama, Allah menutup ataupun mengunci. Allah kunci ala, ke atas, qulubihim, hati mereka. Allah kunci hati mereka. Ini penyebab utamanya adalah hati. Hati ni dah memang tak suka dengan Rasulullah. Hati memang dah Allah buat tak suka dengan Islam. Allah juga yang buat hati mereka macam tu. Tu yang tak nak beriman tu. Wa ala sam'ihim, dan ke atas, wa dan ala ke atas, sam'ihim, pendengaran mereka. Nih, yang pertama dulu hati. Itu peringkatnya hati. Kemudian baru pendengaran. Wa ala absarihim, wa dan ala ke atas, absar. Apa absar? Penglihatan mereka. Ghisyawatun, ada penutup. Hati mereka dikunci, pendengaran mereka dikunci, penglihatan mereka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka ni tak suka langsung dengar Quran. Orang-orang kafir ni
yang ada di Mekah lah mula-mula dulu, samalah di mana tempat-tempat lain. Ketika Nabi berdakwah ni, mereka ni tak nak langsung dengar Quran, tak nak langsung dengar Rasulullah cakap. Walau Rasulullah mengajak yang baik-baik, tapi tak nak dengar langsung, tak nak tengok langsung dengan Nabi SAW. Wa ala absarihim ghishawah walahum azabun azim. Walahum, dan bagi mereka, azabun, azab, azimun, yang besar. Bagi mereka azab yang besar. Jadi khatam Allah, Allah dah tutup hati mereka. Yang pertama hati, baru pendengaran, baru penglihatan. Orang ni bila hatinya dah tak suka, kan, ada orang hatinya tak suka dengan kita, nak tengok pun dia malas, betul tak? Kan? Ataupun kita tak suka dengan orang, nak tengok muka dia pun susah, nak tengok muka dia pun tak nak. Kemudian nak dengar dia cakap pun tak nak. Dengar dia cakap pun tak nak. Kenapa? Hati tak suka. Bila hatinya tak suka, macam-macam lah jadi tak suka. Ini orang kafir, Allah Subhanahu wa ta'ala tutup ataupun kunci hati mereka. Wa ala sam'ihim, dan pendengaran mereka pun Allah kunci. Ini disebut apa? Sam'ihim. Sam'ihim itu apa? Pendengaran. Bukan apa? Bukan azanihim ataupun uzunihim, telinga. Ya, Allah tak sebut telinga mereka, tapi Allah sebut pendengaran mereka. Artinya mereka ni mendengar tak mendengar? Mendengar je, telinga macam kita juga. Tapi tak nak mendengar, pendengaran tadi tidak digunakan kepada yang baik, yang baik-baik. Sama nih, wa ala absarihim. Allah tak sebut ainihim, ni mata, ain dalam bahasa Arab. Tapi Allah sebut absar. Absar ni apa? Penglihatan. Bukan mata. Artinya mata mereka ni buta ke tak buta? Tak buta. Tapi tak nak melihat yang baik. Dah Rasulullah depan mata, nampak macam mana perangai Nabi SAW, tetap tak nak beriman. Ini. Kenapa? Jawapannya satu je. Yang pertama tadi, khatamallahu ala qulubihim. Allah tutup hati mereka. Qulub tu hati-hati. Hati-hati mereka Allah dah tutup. Sehingga mereka tak nak dengar kebenaran. Mereka tak nak tengok kebenaran. Kalau dengar Nabi, mereka nak dengar salahnya Nabi je. Nih. Kalau nak tengok, mereka nak tengok kesalahan Nabi tu je. Kan ada sebahagian orang zaman sekarang ni, bila tengok ceramah, dia nak cari kesalahan ustaz tu je. Apa salah ustaz ni? Kan? Bila ada tengok video apa perangai ustaz yang tak baik, lepas tu diviralkan, kan? Dia bukan ada hidayah, padahal ada berjuta-juta lagi kata-kata beliau yang baik-baik, perangai beliau yang baik, tapi yang dia viralkan apa? Yang tak baik satu tu je. Kenapa? Dia bukan nak cari hidayah, tapi dia nak cari salah. Ada orang perangai macam tu. Macam itulah di zaman Nabi dahulu. Mereka tak nak dengar Nabi cakap, mereka tak nak tengok Nabi, sehingga mereka tak nak beriman. Satu je sebabnya, Allah dah kunci hati-hati mereka. Tu orang kafir. Kalau orang yang beriman ni, ada tak yang Allah kunci hatinya? Di kalangan orang yang beriman ni, ada tak hati yang Allah kunci? Ada tak? Ada tak hati orang beriman yang Allah kunci? Ada tak? Bukan terkunci. Kalau kunci itu tak ada lah. Kalau kunci itu orang kafir je. Terkunci hati daripada iman. Ni dah beriman, ada, tapi bukan kunci, dia tertutup. Nabi pernah bersabda, sini saya tulis hadisnya, Imam Ibnu Katsir mengatakan, Nabi SAW bersabda, innal mu'mina idza aznaba dzamban kanat nuqtatun sauda'u fi qalbih. Apabila seorang beriman melakukan satu dosa, maka akan akan ada satu titik hitam di hati dia. Hati orang beriman ni takkan dikunci oleh Allah sebab dia ada beriman, kan? Tapi boleh apa? Boleh tertutup oleh titik hitam. Yang bahaya ni.
Kita yang beriman ni mudah-mudahan tetap dalam iman, mati dalam iman. Nih, tapi yang paling bahaya Pak, apabila hati orang yang beriman nih banyak titik-titik hitam sebab dia melakukan dosa. Dikunci tak, tapi hati ini boleh tertutup. Boleh jadi hitam. Ini satu titik hitam. Satu kali dosa, buat dosa, satu titik hitam. Bila dosanya kecil, titik hitamnya kecil. Bila dosanya besar, titik hitamnya besar. Kata Nabi SAW, bila sudah titik hitam nih menyelimuti hati dia, yang ni memang sama macam orang kafir. Dia susah nak apa? Nak dengar nasihat. Nak dengar yang baik-baik ni malas. Nak dengar kuliah malas. Nak dengar Quran malas, kan? Nak tengok yang baik-baik malas. Tengok mushaf Quran pun mengantuk lah, kan? Kenapa? Dia orang beriman, betul orang beriman, tapi apa? Hatinya tak dikunci, tapi hatinya penuh dengan titik hitam. Hati yang dikunci tadi hanya hati orang kafir. Hati orang beriman ni tertutup dengan titik hitam boleh jadi. Pertanyaannya, macam mana kita nak hilangkan titik hitam tu? Kata Nabi SAW, fa in taba wastaghfara, bila dia bertaubat daripada dosa, minta ampun kepada Allah, maka hilang titik hitam tadi. Hilang sikit-sikit, makin banyak dia minta ampun kepada Allah, makin hilang titik hitam tadi. Macam tu cara dia, kan? Kalau orang ni asik buat dosa aja, lepas tu tak nak beristighfar, mati hati dia. Nih, mati hati. Tu yang susah tu, nak menuntut ilmu susah. Dengar kuliah malas, baca Quran malas. Nampak? Hati dah penuh dengan titik hitam. Dosa tak nak pula beristighfar. Ni tanda hati seseorang tu gelap, ialah dia melupakan dosa-dosa dia. Maksud melupakan dosa tu apa? Dia tak nak beristighfar, tak nak bertaubat. Buat dosa macam tu je. Macam tak kisah pun, tak ada pun teringat nak istighfar kalau lepas buat dosa, tak ada. Macam tu je, tinggal je, lupa macam tu je. Ni bahaya ni. Kan hati boleh mati. Baik, itu dua ayat yang membahas tentang orang-orang kafir. Jadi orang yang beriman nyata kekafirannya. Ni ada orang yang ketiga nih. Nih. Ada orang yang ketiga, ialah orang yang apa namanya nih? Yang beriman kita dah bahas. Orang yang kafir pun kita dah bahas. Satu lagi orang apa? Munafik. Orang munafik. Nih ayat yang ke-8 nih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ayat yang ke-8 nih membahas tentang orang-orang yang munafik, ya, membahas tentang orang-orang yang munafik. Yaitu orang yang, kalau orang yang beriman, dia nyata keimanannya. Kalau orang yang kafir, dia nyatakan yang dia nikah kafir, tak beriman. Ada orang yang zahirnya macam orang beriman, tapi hatinya kafir. Nih. Zahirnya orang beriman, tapi hatinya tak beriman. Kalau orang beriman tadi, dia nampakkan yang dia beriman. Orang kafir, dia nampakkan yang dia kafir. Tapi ada jenis orang yang dia nampak macam orang beriman, dia nampakkan dia orang beriman, tapi hatinya tidak beriman. Iaitulah kelompok yang ketiga, disebut dengan orang yang munafik. Nih. Munafik. Zahirnya beriman, tapi batinnya kafir. Ayatnya apa? Nih. Wa minan nasi man yaqulu amanna billah. Wa minan nas, wa min, dan di antara an-nasi, manusia, di antara manusia, man, ada orang yang yaqulu, berkata. Di antara manusia nih ada orang yang mengatakan amanna billah. Amanna billah, kami beriman kepada Allah. Dia cakap nih, may yaqul, dia cakap dengan lidah dia, dengan mulut dia. Dia cakap apa? Amanna billah, kami beriman dengan Allah. Wabil yaumil akhir,
dan dengan hari akhirat. Kami beriman dengan hari akhirat. Dia orang cakap nih, kami beriman kepada Allah dan kami beriman dengan hari akhirat. Tapi Allah cakap apa? Wa ma hum bimu'minin. Wa ma hum, dan tidaklah mereka bimu'minin, beriman. Sebetulnya mereka tidak beriman. Tadi mereka cakap dengan lidah mereka. Tapi wa ma hum bimu'minin itu apa? Itu menunjukkan hati mereka. Wa ma hum bimu'minin, dan tidaklah mereka beriman. Maksudnya apa? Hati mereka. Walaupun zahir mereka cakap mereka beriman, tapi hati mereka tidak beriman. Macam itulah orang munafik. Kan? Kalau orang Islam, dia nyatakan keislamannya. Kalau orang kafir, hatinya kafir dan dia nyatakan yang dia ni kafir. Ada orang yang dia menyatakan dirinya beriman, tetapi hatinya kafir. Itulah disebut dengan orang munafik. Orang munafik. Orang munafik ni, kenapa ada orang munafik? Kan sejak bila ada orang munafik? Orang munafik ni ada ketika Nabi di Madinah je. Ketika Nabi di Mekah, dia tak ada orang munafik. Kalau beriman memang betul-betul beriman. Kalau kafir, memang betul-betul kafir, memusuhi Nabi. Tapi bila Nabi dah pindah ke Madinah, baru ada orang munafik ni. Kenapa orang munafik ni ada di Madinah? Sebab orang Islam pada ketika itu kuat. Kalau di Mekah, orang Islam pada ketika di Mekah lemah, tak ada apa. Jadi yang beriman ni memang betul beriman. Bahkan di Mekah ni ada orang yang berpura-pura kafir padahal dia beriman. Sebaliknya, sebab nak jaga keimanannya, terpaksa dia berpura-pura kafir. Dulu boleh, sekarang dah tak boleh dah. Dulu boleh, zaman Nabi boleh pura-pura kafir. Kenapa? Sebab nak jaga iman. Kalau nampakkan keimanan, habislah kan. Kena seksa oleh orang-orang kafir. Jadi pura-pura kafir supaya nak selamatkan keimanan. Sekarang dah tak boleh dah. Dulu boleh lah. Bahkan macam tu kan. Kalau kafir, betul-betul kafir. Kalau beriman, betul-betul beriman. Dulu di zaman Nabi SAW, ketika Nabi di Mekah. Bila Nabi dah pindah ke Madinah, baru ada jenis orang-orang munafik ni. Kenapa? Orang munafik ni dia nak hidup dua alam. Nak hidup dua alam. Supaya boleh ngam dengan orang beriman, dan boleh ngam dengan orang-orang kafir. Dengan orang-orang kafir dia aman, dengan orang-orang beriman dia aman. Bila dengan orang beriman, dia cakap saya beriman. Dia senang lah kan. Kalau kita sekarang ni kenduri pun orang jemput kan. Makan pun ikut makan juga. Ni senang hidup dia kan. Dengan orang kafir, dia pun ngam, boleh ngam juga. Kenapa? Dia cakap kami pura-pura aja beriman kan. Padahal kami tak beriman pun dengan Muhammad tu, tak percaya. Ni supaya apa? Senang hidup dua alam ni kan? Macam binatang dua alam lah kan. Binatang dua alam. Apa binatang dua alam contohnya? Apa dia? Hidup dua alam? Katak. Katak. Okay. Yang orang makan dekat Cina ni. Apa lagi? Penyu. Ketam. Ketam apa? Dia ada ketam batu yang hidup dua alam ni. Apa lagi? Buaya. Kan semua tu hidup dua alam. Tapi boleh tak dimakan? Apa gunanya kan? Apa gunanya hidup dua alam tapi tak ada guna kan? Memang dia boleh hidup di darat, boleh hidup di laut, tapi tak ada guna. Macam orang kafir juga. Boleh dengan orang Islam ngam, dengan orang kafir pun ngam, tapi apa guna dia? Tak menguntungkan kepada orang Islam, dan dia pun tak menguntungkan kepada orang kafir sebetulnya. Bahkan di akhirat nanti kata Allah, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang kafir, orang-orang munafik berada di neraka yang paling bawah. Siksaan mereka ni lebih dahsyat daripada siksaan orang kafir. Orang kafir menyatakan kekafirannya, itu dah dahsyat dah siksanya, tapi ada yang lebih teruk lagi, yaitu orang munafik. Sebab apa? Bahaya mereka ni luar biasa kepada orang Islam. Kan kalau di rumah ni, rumah Pak Wan ni contohnya. Orang cakap di luar sana ada ular kobra contohnya. Ada orang ular king kobra tapi di luar. Kita tidur malam sini, selesai tak? Boleh selesai lagi tak? Boleh tidur lagi tak? Boleh tidur lagi. Ularnya dekat luar. Kan? Boleh tidur lagi. Tapi kalau ular ni kan
budak-budak cakap, tadi ada nampak ular masuk lah. Oh, kita pun tak boleh tidur malam tu kecuali jumpa ular tu kan. Macam tu lah orang munafik. Dia duduk sama dengan orang Islam. Berpura-pura Islam. Ni bahaya dengan orang Islam ni, kan? Apa orang cakap, musuh dalam selimut. Musuh dalam selimut, menggunting dalam lipatan. Memang susah sangat orang ni, kan? Itulah orang munafik. May yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Mereka cakap kami beriman dengan Allah dan hari akhirat. Wa ma hum bimu'minin. Tapi Allah nyatakan mereka tidak beriman. Macam perompak juga, ataupun orang ni pembunuh ataupun pencuri kan. Tapi pencurinya pakai jubah kan, pakai kopiah kan, pakai rida, pakai selendang contohnya, jalan kan, pegang tasbih. Padahal pembunuh ni kan, ada pembunuh ni, wah dia rambutnya panjang warna-warni pula tu, seluar pendek, tato seluruh badan. Yang mana lebih bahaya? Yang mana lebih bahaya? Yang pakai jubah ada lebih bahaya, kan? Sebab kita tak tahu, kan? Nampak baik, nampak elok je. Kalau yang macam Samsung ni, kan? Dah tato di mana-mana, kita boleh berhati-hati, kan? Kita boleh jauhi cepat-cepat, kita boleh lari cepat-cepat. Yang macam ustaz ni, yang bahaya ni. Macam itulah orang munafik. Ni. Baik. Jadi itu orang munafik. Ini jenis manusia yang ketiga, jenis manusia yang ketiga. Teruskan lagi ayat yang seterusnya. Ayat yang ke-9. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Yukhadi'una, mereka merasa menipu Allah. Mereka rasa mereka menipu Allah. Yukhadi'una Allah, mereka menipu Allah. Walladzina amanu, dan mereka rasa mereka menipu orang-orang yang beriman. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Tapi kemudian apa kata Allah? Wa ma yakhda'una, dan tidaklah mereka menipu illa anfusahum, kecuali diri mereka sendiri. Illa, kecuali anfusahum, diri mereka sendiri. Mereka bukan menipu Allah. Mana boleh Allah ditipu? Allah mengetahui segala-galanya, kan? Mereka menipu orang beriman. Betul lah orang beriman, tapi apa ruginya orang beriman ditipu oleh mereka, kan? Wa ma yash'urun, dan mereka tak merasa. Yang mereka rasa mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Mereka tak rasa bahwasanya mereka dah menipu diri mereka sendiri. Mereka memudaratkan kepada diri mereka sendiri. Macam orang sekolah pondok. Macam budak-budak pondok ni bukan semua elok sebetulnya, kan? Di antara budak-budak pondok ni, budak-budak madrasah yang duduk asrama ni, ada juga yang nakal lah terkadang, kan? Ada budak-budak ni, kadang dia pergi melompat pagar dia keluar, kan? Pergi kalau di Indonesia cakap warnet apa nama sini? Tempat orang warung internet. Warung internet kan? Cyber cafe. Di sini sebab apa? Cyber cafe. Cyber cafe. Yang itulah. Bisa pergi. Warnet kan? Sebab biasa tengok wartel. Telefon. Itulah. Tapi di pondok mana boleh keluar, kan? Ni bukan masa outing, cuti ke apa ke? Dia keluar lari contohnya. Lepas tu ustaz tak tahu. Dia rasa dia boleh menipu ustaz, kan? Aku berjaya, ustaz tak tahu aku lari. Ataupun dia bawa handphone kadang. Macam mana boleh di pondok bawa handphone? Dia bawa handphone, dia simpan. Ustaz tak tahu, dia rasa aku boleh menipu ustaz. Ataupun dia bawa apa-apa lagi lah, benda-benda yang lain yang tak elok, yang tak diperbolehkan untuk bawa, dia boleh bawa. Ataupun dia boleh lari daripada pondok. Ustaz-ustaznya tak tahu. Dia rasa apa? Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Dia rasa boleh menipu ustaz. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Tapi yang rugi siapa? Dia sendiri. Ilmunya tak berkat, kan? Belajar jadi malas, ilmu tak dapat, berkat ilmu tak dapat. Bahkan bila ketahuan dikeluarkan daripada pondok. Kenapa? Dia rasa dia boleh menipu ustaz, padahal dia telah menipu dirinya sendiri. Dia ingat ustaznya rugi,
tapi padahal yang rugi adalah diri dia sendiri. Macam tu orang munafik, dia rasa menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Kata Allah, wa ma yakhda'una illa anfusahum. Mereka tak menipu kecuali diri mereka sendiri yang tertipu. Diri mereka sendiri yang rugi. Mereka tak merugikan Allah, mereka tak merugikan orang yang beriman, tetapi diri mereka sendiri yang rugi. Wa ma yash'urun, tapi mereka tak perasan tu. Mereka tak sedar tu. Baik, seterusnya. Lastnya ayat yang ke-10. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Fi qulubihim, fi di dalam qulubihim hati mereka, di dalam hati mereka maradun. Apa maradun? Ada penyakit. Hati penuh dengan penyakit. Kalau orang kafir tadi hatinya dikunci. Orang munafik hatinya penuh dengan penyakit. Bukan penyakit hati secara kedokteran tu, bukan. Ini secara rohani ya. Kalau kedokteran tu bawa ke dokter, sembuhlah ceritanya nih. Tak, yang ini secara rohani. Hati mereka ada penyakit. Fazadahum, maka menambah akan mereka oleh Allah marada, akan sakit. Ada penyakit, kemudian bertambah lagi sakit hati ini. Maksud marad di situ kata ulama syak, ya ragu. Mereka ni syak ni 50-50 nak beriman ke tak dengan Nabi Muhammad, nak beriman ke tak. Kan bila dah ragu tu fazadahumullahu marada, Allah tambah lagi. Jadi mereka ni tak nak beriman sebetulnya, tapi sebab takut dengan orang beriman sehingga pura-pura beriman. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Walahum azabun alim. Dan bagi mereka walahum azabun alim. Azab alimun, yang pedih. Bagi mereka azab yang pedih. Walaupun di dunia ni mereka boleh selamat. Dengan orang beriman mereka selamat, dengan orang kafir mereka selamat. Tapi di akhirat walahum azabun alim, bagi mereka azab yang pedih. Bima kanu yakdzibun, dengan apa yang kanu adalah mereka yakdzibun, dustakan. Kenapa mereka tak nak beriman betul-betul dengan Nabi? Dah zahir beriman ni, berimanlah hati juga. Ini tak, kan zahirnya macam orang beriman, tapi hatinya tak beriman. Mungkin mereka boleh lepas daripada siksa di dunia, tapi mereka tak lepas daripada siksa di akhirat. Oleh sebab itu Nabi SAW, di zaman Nabi SAW, ada seorang sahabat ni cakap, minta izin dengan Nabi, wahai Rasulullah, boleh tak saya bunuh orang munafik? Orang-orang munafik ni kan ada yang menampakkan kemunafikannya. Sahabat-sahabat pun kadang tahu, yang ni dengan kita duduk juga, tapi dengan orang kafir itu pun macam tu juga. Kan bila nak dengan orang kafir macam orang kafir, bila dengan kita macam dengan kita juga. Yang ni kata sahabat munafik, boleh tak wahai Rasulullah kalau saya bunuh dia? Dia memang munafik. Kata sahabat, kata Rasulullah, jangan bunuh orang munafik ni. Kenapa? Nanti orang yang tak tahu yang dia ni munafik akan cakap Muhammad bunuh sahabat dia sendiri. Muhammad bunuh orang Islam. Jangan. Jadi di sini kita tahu bahwasanya orang munafik ni macam mana kita nak menghukumkan dia secara keduniaan, secara zahir dia dihukumkan macam orang Islam. Mungkin dia dikuburkan di kalangan orang Islam, kan? Mungkin dimandikan, dikafankan macam orang Islam lah. Tapi hati dia terserah kepada Allah. Tapi zaman sekarang ni susah nak jumpa orang munafik ni, kan? Kalau beriman memang betul-betul beriman lah, kan? Kalau kafir dia memang nampakkanlah kekafirannya. Zaman Nabi di Madinah ni memang ramai, kan? Zaman kita sekarang ni susah nak jumpa orang munafik ni. Kata Imam Malik, yang zaman sekarang ni ada bukan munafik, tapi zindik. Ni zindik ni ada. Kafir zindik. Dia rasa dia beriman, padahal dia dah keluar daripada iman. Ni ada.
Orang munafik dia nampakkan dia beriman, dia tahu yang dia tak beriman. Itu orang munafik, dia nampakkan dia beriman, dia tahu yang dia tak beriman, dia tak percaya. Zindik ni dia rasa dia beriman, padahal hakikatnya dia dah keluar daripada iman. Ni bahaya zindik ni apa? Orang yang memperbuat perbuatan yang mengeluarkan daripada Islam. Macam kitab Tok Wan baca hari tu, ada kan Tok Wan kan mula-mula tu ada sebab-sebab dia ni. Nanti tengok baliklah, tanya dekat Tok Wan. Tanya dekat Tok Wan, ada sebab-sebab yang menjadikan seseorang ni keluar daripada Islam. Bahkan terkadang dia tak perasan pun dia dah keluar. Nah, itu ada. Kata Imam Malik di dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir sebutkan, munafiq zindiqul yaum munafiqu fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang munafik di zaman Nabi zindiqul yaum. Itulah orang zindik zaman kita sekarang. Nak cari orang munafik zaman sekarang ni susah kan, sebab dia nak kafir pun itu hak dia kan. Dia nak Islam pun orang tak akan jauh. Nak ada sekarang ni Pak, zaman sekarang ni yang ditakutkan ialah zindik. Dia rasa dia beriman, padahal hakikatnya dia dah keluar daripada iman. Sebab apa? Dia melakukan perkara yang merusak iman. Apa perkara yang merusak iman tu? Nanti tanya Tok Wan. Nah, kitab Tok Wan hari tu dah Tok Wan ada tunjuk lah. Itu perkara-perkara yang merusak iman tu kena tahu. Nanti belajar balik dengan Tok Wan. Tok Wan tunjuk kitab tu. Bagi contoh satu Ustaz. Bagi contoh satu. Okey. Betul. Okey, baik. Tanya-tanya. Baik. Jadi di antara perkara yang merosakkan iman, saya ada menterjemahkan satu kitab Irsyadul Ibad namanya. Mungkin Mak Wan pun ada ni apa? Mana qasidah tu kita Irsyadul Ibad lah tu. Nanti Mak Wan tengok lagi. Dalam kitab tu dia banyak. Dia yang menyebabkan orang ni jadi murtad, jadi zindik tu ada kalanya perbuatan, ada kalanya perkataan, ada kalanya hati dia. Contoh orang boleh jadi zindik sebab dia ragu. Allah ni betul ke wujudnya? Tu bahaya tu. Ragu dengan kewujudan Allah. Ataupun hati dia, Allah mendengar mungkin dengan telinga kok macam kita. Tak boleh. Sebab dia tak belajar tauhid, bahaya tu. Allah tak mendengar dengan telinga macam kita. Itu menyamakan Allah dengan makhluk, tu bahaya. Ataupun Allah ni mungkin macam cahaya kot. Tak boleh. Yang tu bahaya tu. Itu i'tiqad hati. Ataupun dia cakap dia i'tiqadkan dalam hati. Dia cakap ni, na'udzubillah min zalik, ni contoh sahaja. Dia cakaplah ni dengan perkataan. Dia cakap apa? Katanya kalau air ni, kalau air ni ataupun kalau pokok kelapa ni berbuah nangka, dia cakap contohnya, maka saya keluar daripada Islam. Tu bahaya tu. Walaupun perkara tu mustahil, mana boleh jadi kan. Tapi atas kehendak Allah boleh lah. Tapi jauh sangat nak jadi. Dia cakap macam tu, maka tak payah nak tunggu kelapa tadi berbuah nangka pun dia dah keluar daripada Islam dah. Bukan bila dah berbuah nangka baru dia keluar daripada Islam, tak. Tapi dia cakap macam tu memang nak menentang Allah. Ni maksudnya. Nak cakap Allah ni tak kuasa. Ni aku keluar daripada Islam. Itu. Ataupun dengan perbuatan. Kata ulama, perbuatan ni contohnya ni minta maaf lah, macam perbuatan bomoh-bomoh lah selalunya kan. Dia gunakan ayat-ayat Quran ni, kadang minta maaf, dia tulis ayat Quran ni dengan darah, kadang dengan darah haid perempuan kan. Orang untuk yang jadi bomoh ni, jadi dukun ni, ditulis ayat Quran dengan darah perempuan, alhamdulillah dengan darah haid perempuan. Yang tu perbuatan tu dah mengeluarkan dia daripada Islam, sebab dia menghina ayat-ayat Al-Quran. Ataupun letak, minta maaf lah, pijak Quran. Hari tu kan ada viral pijak Quran. Mana boleh perbuatan ni mengeluarkan daripada Islam. Tapi kadang orang tak tahu, aku Islam lagi, aku ni lagi. Tu kena suruh bertaubat tu kan. Ulama kena beritahu dia, perbuatan ni mengeluarkan engkau daripada Islam, kena syahadat balik. Kena syahadat balik. Kalau ada suami isteri, suaminya ke istrinya ke buat salah satu tu, dia nikah dia terpasah. Ni bahaya ni. Terpasah tu tertalak secara automatik. Dia tak dikira suami isteri dah. Subhanallah. Kan menakutkan ni. Jadi tu perlu tahu. Ni itu contohnya lah. Contoh yang membuat seseorang jadi zindik. Zindik ni keluar daripada Islam, dia merasa dia masih Islam. Nanti boleh Mak Wan bagi
tengok kitab Irsyadul Ibad ataupun kitab ni takwan dari tu. Kitab Parukunan tu. Jadi walahum azabun alimum bima kanu yakdzibun. Kemudian munafik ni pula, munafik ni dia ada dua. Satu munafik amali, yang kedua munafik i'tiqadi. Munafik i'tiqadi yang di zaman Nabi, i'tiqad dia memang dia tak percaya dengan Islam, tapi zahir dia percaya dengan Islam. Yang satu lagi munafik amali. Munafik amal ini perbuatan dia macam orang munafik. Macam Nabi SAW cakap, ayatul munafiqi salas, tanda orang munafik ada 3. Idza haddatsa kadzaba, bila bercakap tipu. Wa idza wa'ada akhlafa, bila berjanji dia salahi janji. Wa idza tumina khana, bila dibagi amanah dia berkhianat. Kan? Bila dibagi amanah dia berkhianat. Orang macam ni jadi munafik ke? Tak jadi munafik, tapi perangai dia macam orang munafik. Kalau kita sebut engkau ni munafik lah, cakap asik tipu je, bukan munafik, tapi perangai engkau ni macam orang munafik. Tak boleh kita cakap engkau ni munafik lah. Abang makan tak okey ya? Itu je dulu. Ada apa-apa pertanyaan lagi? Jadi munafik zaman sekarang ni, i'tiqadi ni susah nak jumpa. Mungkin ada kan, tapi jarang ada orang macam tu kan. Tapi yang ditakutkan tu kata Imam Malik ialah zindiq. Al-munafiqu fi ahdi Nabi, fi ahdi Rasul SAW, huwa zindiqul yaum. Dialah orang-orang zindiq di zaman sekarang ni. Nak jumpa orang munafik ni susah yang i'tiqadi. Orang yang perangai dia macam orang munafik adalah kan. Tapi munafik yang i'tiqadi ni memang susah nak jumpa ada sekarang. Dan kita tak nak jumpa pun orang macam tu kan. Yang ada sekarang ni, kebanyakan orang ni dia keluar daripada Islam, dia tak perasan yang dia dah keluar daripada Islam. Sebab buat perkara-perkara yang tadilah kan, sama ada dengan hatinya, perasaannya, ataupun dia buat dengan lidahnya, ataupun dia buat dengan perbuatan dia yang mengeluarkan daripada Islam. Nak terang, nak jelas, tengok dalam kitab Irsyadul Ibad tu, lengkap situ. Sampai ada seorang ulama di Banjarmasin yang baru saja haul dia, boleh cek dekat YouTube ke, dekat Facebook ke, haul Abah Guru Sekumpul Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Tengok je, haulnya 2 juta orang datang menghadiri majlis haul. 2 juta, bukan ratus-ratus ribu lagi, 2 juta orang, ramai sangat. Beliau sempat buka kelas membaca kitab Irsyadul Ibad tu, khas tajuk tentang asbabur riddah tu je. Sebab seorang jadi murtad, sebab beliau cakap penting sangat tajuk tu. Jadi beliau tak habiskan kitab tu, beliau ambil satu tajuk tu je. Tentang apa? Asbabur riddah. Sebab-sebab seseorang jadi murtad. Sebab apa? Ramai kadang orang yang tak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Okey, ada apa nak tanya lagi?